A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya aziz ya jabbar ya mutakabbir. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih. Tahniah Johar Joib ya, orang pertama yang menyapa Tok Abah. Lama tak pesan Johar ni ya. Lepas tu Hajah Zainun dari Singapura nombor 2 ya. Lepas tu Harul Hazri, Nurizan Sulaiman Singapura juga. Cik Arman Jebon nombor 5. Alam Ahmad, masya-Allah ya. Lepas tu Cik Arman Jebon Alam Ahmad pun awal. Kamisa Rasman, Harul Hazri, Nazmi Ani, Siti Z, Rifah Marjan ya, dekat sedekah subuh ya. Tanya sedekah subuh dan niatkan untuk ahli keluarga yang sudah tiada atau masih ada ya. Jordan J. Kenneth pun dah ada. Siapa lagi? Ismail Osman, Syamsiati Samsudin, Cik Akmal Musa, Nani Triana, Muhammad Yusof ya, laju ni. Siti Khadijah Anis ya. Like dan share kepada 10 geng, 10 grup. Salasia Muradi, kami dah sebut, Riftah Marjan ya. Ramai kata dah share. Alexander Man ya, kami dah sebut. Lita Velita, Jamilah Harun ya. Siapa lagi tadi? Jebon dah share kata ya. Intan Aziz, Mun Maisma, Mokhtar Nordin, cikgu pun dah ada. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam ya. Siapa tadi? Nur Ain Katib ya, Umay Rohmai ya, Asni, siapa ni? Abdul Karim, Tsunami Suradi ya, Tsunami Suradi ni bagus ni. Ramlah Zul, Ramini, Siti Mariam dah sebut, Haizira ya, Normah Basar dah ada, Muhammad Kamal Rahim, Sabaria Daud ya, Sabri Dasdas ya, Zakhir Karim, Badul Alam, Ryan Dikasih. Waalaikumsalam. Rifah Marajan Litawa dah sebut. Nur Zahyu, Intan Ati dah sebut. Haizira Badarudin, Mun Maisma, Cikgu Yunus dah masuk cikgu. Terima kasih cikgu. Marina Dayo, Ramina Muhammad Yasin, Hamita Asrita Singapura dah ada. Terima kasih. Bibi Saidian, Siti Arjad Ilyas Khan, Nurani Zainul ya, All in Kitchen dah masuk. Jamilah Harun, Wong Jowo dah masuk. Nur Asnai, Musa, Abdul Rahman, Jamaliah Nawawi. Wow, 153 dah masuk dalam kelas. 83 baru share. Cepat. Siti Mariamah dah sebut. Abdul Rahman dah sebut. Muhammad Wan, Nita Azmi, Wong Jowo. Terima kasih. Tok Abah Waras ya. Siapa tu? Alexander dah sebut. Intan Sumaya dah masuk. Jamilah Harun dah sebut. Umay Rohmai, Cikgu Mukhtar. Jom pilih untuk bahagia ya. Khatijah Harun, Ismailu dah sebut. Asma Soaim dah masuk. Rabiah Dahlan, Zai Kamal, Sam Nini ya. Dr. Ismail ya, Dr. Ismail, Dr. Narimah Ismail. Ya. Tak apalah, orang lain lah share dekat dia. Hari ini sama bila share hilang suara. Wah pula. Huda Wada, Hamita Asrita, Humay Rohmai, Wan Saadah, 117 dah share. Cepat. Hari ni hari Sabtu. Kita ada webinar pada 10 ya. So tak abang sengaja buat pagi ni sebab malam tadi pun tengah malam ada orang yang nak minta registerkan ya. So tak tahu apa kata boleh. Rozima Haji Muslim, Abu Syamsinar ya, Bahrum Awang, Jia Adanan, Maya Sara, Billy Jonga ya, Rosida Ali, Suwarti, Nurizan, dah share. Terima kasih Nurizan. Perlita Ubara, Ummu Fatihah, Badaria Al-Khatib, Nur Abdullah ya, Tuan Fa'i Ardi, ni jaga nampak ni ya, NZ Hana AR pun jagang juga ya, Wan Saadah, Zainab Hassan kawan lama, Daimah Jumaat, Ina Zalina, Zahra Azizi, Radhi Rashidi, ramai orang baru ni. Kasarina Marina, saya Fairuz, terima kasih Fairuz ya. Lita dah sebut. Muhammad Mustaqim, Nurzila Zakaria, Hasna Syari ni kawan lama, Mazali Majid,
Rosliza JB, Hamidah MK, Nur Aini Osman, Aina Mardiah, Muhammad Rifai. Jangan nampak ni, Zainal Hasan dah ada, Hasabu Hashim Satiman, geng saya, geng Jawa ni. Intan Sumaya dah sebut, Zi Husin, Siti Rahmah, Zainal Hassan, sedekah subuh jangan lupa, terima kasih. Rahimah Talaha, ya, Salmimi Muhammad, Salwati Uti Azwa, Cik Radiah, ya. Allahumma selamat, ya. Okey, Dr. Narimah kata saya tersebut ajah dia tadi. Allahumma selamat. Nur Hasiah, ya. Khatijah Harun, ya. Allahyarham. Mardiana Ali, Azahani, Zarina Omar, Sairah Jaafar dari Papar Sabah. Terima kasih Sairah. Ani Said, 180 orang dah share. Wow, good. Ya, pantas. Dari dalam kita nak start ni. Panjang Jodin ada. Zul Farid Min luar biasa. So make sure you are luar biasa. Damahum Dayas. Wow. Waalaikumsalam Damahum. Zaila Mamasyah. Apa ni? Ham Cairo. Wah, sahabat kita. Ya. Sobahal Wasobah Hakim Al-Khair. Hakam yang dia ditulis Jawi lah, jadi kita abah kalang kabut nak baca, ya. Baik, Kejun Saidi dah lah cakap Penjawi, dia cakap Arab lah tu. Hasna Syari, Nur Hasiah, Intan Sanadi, Nur Amalina, Nik Maizan, Nurani Misbah, Zaira, Cahaya Syamrina, ya. Siapa lagi yang belum sebut, ya. Nazir Tan, Rashidah Ahmad, okey. Nurli Bahrin dah sebut, Saidi Lami dah sebut, Cak Musa dah sebut, Charina Drome. Wah, guano ni. Drome, ya. Oh, daripada Thailand. Patutlah kata Drome, ya. Nurli Bahrin, Roslina. So, semua sahabat daripada Thailand, Brunei, Singapura, Malaysia, Latih Syahadat. Terima kasih banyak-banyak dari Amerika, dari Australia. Terima kasih Rosli Daud, ya. Jamila Idin. Berapa dah? Oh, 200 orang dah masuk dalam kelas. So, I got to start now. Amirullah Piyu. Oh, ni tulis siam ni tak boleh baca. Kautal bin Rani. Ya, Nur Hayati, Zainab Hazan. Baik. So, terima kasih banyak-banyak Juli Ahmad dan yang lain. 239 dah share. Topik kita hari ni masih sambung, ya. Topik mungkin bahagian yang mungkin second last or last, menangani pasangan yang dah benci dan nak minta cerai ataupun nak berpisah. Semalam pun Tok Abah bercakap di WHI pukul 12.10 sampai 12.40 semalam, ya, bersama dengan Haiza, dengan Acong Sweet Child, ya. Hostnya ialah Fiza Sabjahan. Tu anak kepada sahabat baik Tok Abah sejak kecil, ya. Allahyarham Sabjahan, dan juga Fahrin. Nak sebut Farihin, ya. Fahrin Ahmad. Dulu dia sama handsome dengan Tok Abah lah. Sekarang dia dah handsome sikit lagi. Okey. Baik, so kita hari ni, program kita ditaja oleh kita punya webinar hari ni, 10.9. Dah ramai yang mendaftar sejak semalam pun. Last minute. Pagi ni boleh tak mendaftar? Boleh. Tapi cepat-cepatlah sebab Tok Abah nak nampak senarai tu. Sebab nak masukkan dalam doa kita. Tok Abah akan doakan semua anak yang dalam senarai tu. Itu pun Tok Abah punya rutin, ya. Dah habis program, kita doakan setiap nama yang attend tu supaya Allah bagi hidayat. Yang menyampaikan tip petua ilmu Tok Abah, yang merangsang atau mengubah hati untuk menghayati, mempraktikkan dan istiqamah Allah. Tapi yang melakukan, yang menjalankan anda. So, you are the one who motivate yourself to change. I inspire you guys. Inilah tugas Tok Abah, ya. So, mak ayah masih sempat, ya. Atuk nenek, jiran-jiran, sponsor anak jiran yang mungkin tak mampu, tak ingat, tak perasan, ya. Boleh lagi. Hari ni hari Sabtu. Second last day, ya. Cuti. Tapi untuk mereka yang sekolah pada hari Ahad esok, di Kelantan, Terengganu, Kedah, ya. Kedah pula. Apa nama Johor. Ini akan mula sekolah esok. So, hari ni dapat ilmu, besok praktikan, malam ni praktikan, esok praktikan sampai kiamat. So, insyaAllah, ya. Tip dan petua untuk jadi pelajar yang cemerlang. Tok Abah dah siapkan nota. Dan untuk mereka yang join kita punya program ni akan dapat e-book yang bernilai RM99 percuma. Jadi kalau mereka nak dapatkan e-book yang tak join program kita hari ni, kena belilah.
Tak tahu berapa harga kalau di pasaran ya. Bila nak beli nanti, boleh beli. Kemudian, tapi rugilah. Kalau attend hari ni, dah lah dapat ilmu dengan RM30, dapat ilmu 3 jam, ya, lebih mungkin. Dan juga, kata orang, e-book percuma. Cantik e-book tu. Ya, dan yang bukan cantik yang penting. Yang penting kontennya yang sangat, yalah, sangat penting lah. Dan sangat, kata orang tu, berguna kepada anak-anak, kepada para guru, pada kaunselor, insyaAllah. Ya, tip dan teknik belajar apa yang cemerlang dan jadi pelajar yang cemerlang, insyaAllah. Ya, so temu janji kita pada 10 pagi. So Tok Abah masih terpanggil ya. Malam tadi Tok Abah tengok balik nota, betulkan, cari bahan-bahan kok nak adjust balik nota ni supaya lebih mantap. So Tok Abah tidur Abah juga lah malam ni ya. 12.45 dah siap-siap, 1:30 tidur. Okey lah tu. Ya. Alhamdulillah. Pukul 5 terkejut. Orang tua terkejut sekali 2 kali. Biasalah kebelik ayok. Ya. Alright. So adik-adik anak-anak, semalam kita berhenti di antara punca masalah pasangan benci kat kita sebab kecurangan, kesilapan kita yang mungkin dah berulang kali ataupun tak boleh dimaafkan. Itu semalam kita berhenti. So hari ni kita sambung. Allahumma sulaman. Ini pun masalah yang Tok Abah terima almost every time lah. Ya, almost every day ada je kes. Ya, saya dah rumah tangga gini-gini tapi saya tak dapat nafkah dari suami. Dan ramai suami confused. Apa maksud nafkah? Ya, dalam sebenarnya taklid nikah pun ada tentang nafkah ni. Barang siapa yang tak beri nafkah 4 bulan berturut-turut kepada isterinya, ya, sama ada sedar atau tak sengaja, ya, maka bila isteri melapor kepada pihak pejabat agama dan membayar RM10 dulu, masa Tok Abah muda-muda RM1, sekarang RM10, maka akan gugurlah. Dan bila dia siasat dia dapati benar, maka akan gugur satu talak khuluk. Sebab tak beri nafkah dengan sedar, dengan sengaja. Walhal dia mampu. The question is, walhal dia mampu. Kalau gaji awak RM2,000 dengan tanggungjawab dan sebagainya, awak mampu cuma RM20 untuk bagi nafkah, itulah yang awak kena berikan. Ya. Duit pasar lain. Ya, duit yang belanja dapur lain. Ya, installment kereta lain, itu bukan. You tolong bayarkan installment kereta isteri, tapi kalau pakat-pakat. Kalau pakat-pakat janji ini, saya pun tak mampu, ya. Awak pun ada kerja. So saya tolong bayarkan awak punya installment kereta. Ini menggantikan nafkah yang sepatutnya saya beri pada awak. Dan isteri setuju. Khalaslah. Khalas, beres. Tapi nafkah ialah pemberian daripada suami semata-mata untuk isterinya, untuk kegunaan isterinya, bukan kegunaan keluarga, bukan nak beli installment fridge ataupun instrumen penapis air. Tak ada. Ada suami pun birthday present bagi microwave oven. Ini hadiah terbaik untuk isteri saya untuk birthday-nya, microwave oven. Microwave oven tu untuk rumah, bukan untuk isteri. Faham ke faham? Nak kata goblok, marah. Ada ke bawa birthday present untuk my wife, blender, kurang asam. Ya, itu rumah punya, untuk satu keluarga, bukannya untuk isteri. Yalah, si I punya blender. Yalah, tapi itu untuk kegunaan keluarga lah, geng. Ya, kalau bagi cincin, gelang, handbag, tak kata lah berapa harga. Ya, ataupun apa-apalah untuk semata-mata khas untuk isteri, itu hadiah untuk isteri. Dan nafkah ialah pemberian wang ikut kemampuan suami, ya, dan redha isteri, yang tidak ada kena dengan keperluan harian. Dan ramai suami, ya, just because isteri aku kerja nak bagi nafkah apa, aku dah izinkan dia kerja, tu nafkah lah tu. Salah. Ya, sebab gaji isteri, suami tak ada hak pun. Tapi kalau isteri nak tolong bantu bayar bil, bantu ke nak beli duit sayur ke apa ke, beli elektrik, itu sangat baik yang dianggap sebagai sedekah yang sangat dimuliakan lah. Ya, tapi bukan kewajipan seorang isteri. Kewajipan seorang isteri melayan suami sebaik mungkin, dan suami yang wajib tanggung semua keperluan rumah tangga. Itu kewajiban seorang suami. Cek balik, belajar balik, tanya balik dengan para asatizah, ustazah yang dapat bantu anda lebih tepat, dan Google website yang berwibawa. Pejabat agama ke, pejabat mufti ke,
Ya, website yang berwibawa. Jangan website orang yang feminis ke apa ke yang ya ikut emosi, ikut dia punya ilmu tanpa bukan ikut ilmu tak apa. Ikut dia punya logik, ya, tanpa faham tentang hukum syariah. Okey. So masalah nafkah ya, dan masalah penama kata tu perkongsian penama kata tu ialah pendapatan ikut masalah ekonomi ya. Sebab ramai wanita sekarang bekerja ya. Tapi ingat ya, sebenarnya guru tak apa pesan. Ramai isteri tak perasan. Kalau mereka sudah berumah tangga, kalau mereka nak bekerja, kena minta izin. Saya memang dah bekerja sebelum kahwin. Lepas tu takkan nak minta izin pula kat suami. Itulah dia kena faham. Kena faham ilmu. Ya, sebab mencari nafkah itu tanggungjawab suami. Dan kalau suami awak memang orang yang mampu, gaji tak banyaklah, cuma 30,000 sebulan. Dia kata yang tak payah kerja yang abang gantikan. Gaji yang berapa? 1,500, 2,000, 3,000. Okey, I pay 3,000 to compensate your salary. Yang 3,000 tu bukan untuk belanja rumah tahu. Itu untuk gantikan dia tak kerja. Dia boleh buat apa-apa, nak tolong keluarga dia, kena apa, kena beli barang kemas, kena beli keperluannya make-upnya. Beli make-up pun kemudian tanggungjawab suami. Okey, abang gantikan gaji awak 3,000, awak tak payah kerja, jaga anak-anak. Khalas. Tu sebabnya kalau tahu dan faham, orang perempuan yang sudah berumah tangga yang nak bekerja kena berbincang dan dapat keizinan suami. Tapi ramai of course suami akan izinkan secara tacit lah, ya, secara tak sebut pun, tapi kena dibincang kan. Sebab ramai kadang-kadang suami yang aku kalau boleh nak isteri aku tak kerja, tapi apa nak buat, dia dah nak kerja, aku yalah aku itulah diam ajalah. Itu yang tak betul tu. Ya, yang tak betul. Bukan Tok Abah suruh semua orang perempuan tak payah kerja, bukan. Kalau awak nak bekerja boleh, silakan, tapi dapat persetujuan dan keizinan suami secara jelas, ya. Secara ya, perbincanganlah, disebutlah. Ya, saya redha, saya izinkan awak bekerja. Gitu, ya. Ataupun suami memberikan kata tu approval secara langsung atau tidak langsung. Tapi ini satu kewajiban. Sebab why? Isunya ialah mencari nafkah itu tanggungjawab lelaki. Ar-rijalul qawwamuna 'alan nisa, ya, dia memimpin, menjaga, mengawal dan mentadbir, ya, orang perempuan, yakni isterinya dan keluarganya. Tapi itulah dia. Just because isteri dah bekerja dan awak dah izinkan, awak tak nak bayar nafkah isteri. Dia gaji dia sama dengan gaji saya. Macam mana? Kena bincanglah. Kena bincang. Saya gaji 3,000, awak pun gaji 3,000. Jadi saya dah buat ni. Mungkin saya tak mampu nak bagi awak nafkah dari segi keuangan. Boleh tak saya compensate gini-gini dan you redha gini-gini. Kalau Siti kata dia redha, settle lah. Ada orang yang suami, isteri gaji 6,000, suami gaji 3,000, tapi dia masih berkeras nak nafkah dia. Memang ada hak. Yang 6,000 gaji isteri itu hak dia. Dan yang 3,000 gaji suami itu ada hak isteri dalam untuk nafkah. Itu benar. Itu ikut hukum betul. Dan orang yang, ini kalau isteri yang berkira lah, dia belajar ekonomi dan pakar dalam business studies. Dia kata, dan accounting pun dia punya minor. Dia buat dia kata suami saya mampu bagi saya nafkah. Paling kurang pun 200. Dia dah tolak campur. Dia dah calculate. Ya, paling kurang pun 200 dia mampu bagi nafkah. Nafkah. Ya, bukan belanja dapur. Bukan duit sayur. Ya, so ini isunya ya. Dan ada yang bercerai-berai, benci-membenci sebab tak keluarkan nafkah. Tapi itulah, Tok Abah nak seru orang perempuan yang tahu keadaan ekonomi suaminya, tanggungjawabnya kepada keluarga, mak bapak, adik-beradiknya, bertolak ansur, give and take. Kalau you sayang pada pasangan, yalah, of course you dah berumah tangga, kena sayanglah, wajiblah sayang kepada pasangan. Maka tolak ansur. Ya, betul, nafkah itu kewajiban seorang suami. Tapi kena tolak ansur dengan isterinya. Bagaimana nafkah ini dapat dirumuskan dengan cara yang win-win. Jadi semua pihak dapat kata tu. So suami kena keluarkan nafkah boleh 200, 300 setakat kemampuan. Tapi isteri tolong bayarkan ini, tolong bayarkan ini, tolong bayarkan. Kalau tidak, gaji suami yang 3,000 itu tak mampu
nak bayar semua plus nafkah. Itu maksud tabah. Because you are working. Yes, duit awak memang hak awak, betul. Tetapi itulah awak insisted, bukan insisted, awak ada hak untuk dapat nafkah, maka bertolak ansur lah. Gitu ya. So ini kena bincanglah dengan kaunselor kat pejabat agama untuk penjelasan yang lebih mantap. Tok Abah bukan ahlinya. Ya, Tok Abah tahu sikit-sikit, kena beritahu. Alright? Itu so kena tolak ansur supaya tidak ada konflik, ada dendam, kecil hati, memendam rasa. 2-3 tahun berumah tangga, memendam rasa sebab tak dapat nafkah. Just because kau berapa nafkah kau dapat daripada suami kau? Kawan sekerja tanya. Nafkah? Gaji suami I 2,500, I gaji 3,000. I tak dapat nafkah sebab suami kata I dah kerja. Tak betul tu. Suami kau wajib bagi nafkah. Kau tidak, dia dayus, dia gini, berdosa, gini-gini. Dah, isteri pun memang betul nak cakap tu. Tetapi konteksnya kena faham. Situasinya kena faham. Sama juga lah semalam punya viral yang Tok Abah dapat daripada guru Tok Abah. Dia kata kadang-kadang cakap kita ni, walau sepatah saja akan merosakkan hubungan dalam rumah tangga jadi benci-benci. Contoh, seorang kakak bertanya pada adiknya, "Dek, kau baru bersalin ni, apa hadiah yang lelaki kau kasih?" "Hadiah apa?" "Hadiah bersalin lah. Tengok kakak ni, ada 5 cincin belian ni." Sebab 5 kali Tok Abah, Tok Abah pula. Kakak bersalin, setiap kali dapat anak, dapat cincin. Yang ni 10,000, yang ni 11,000, yang ni 20,000. Itulah patutnya tu. Dah. Si adik tu pun masam muka, kecil hati sebab suaminya tak pernah bagi, tak bagi apa-apa hadiah. Just because awak bertanya, tak dapat hadiah daripada suami awak sebab awak bersalin, dah masam muka, kecil hati, jadi konflik. Just because awak bertanya. Padahal isteri tu redha, seronok, bahagia. Bahagia sangat. Dapat cahaya mata, suaminya baik, suaminya dalam tolong-menolong, tapi tak bagi hadiah masa dia bersalin. Just because kakaknya komen. Sebab kakaknya dapat 1 cincin belian setiap kali bersalin. Nampak tak? So, komen awak, cakap awak ni boleh merosakkan rumah tangga. Contoh lagi, seorang ibu tanya pada anaknya. Datang tiada, anaknya sangat bahagia. Anak 3 orang, rumah, flat, 3 bilik. Bahagia sangat. So, engkau anak dah 3, masih flat 3 bilik? Ini tak patut. Suruh suami kamu cari flat yang lebih besar. Ni tak betul ni. Padahal isteri tu sangat bahagia sebelum tu. Happy dengan 3 orang anak, 3 bilik. Bahagia sangat. Tapi bila maknya tegur, dia pun terfikir, suami aku bagi duit banyak kat mak dia daripada dia, tapi rumah macam ni, rumah kakak tu lebih besar ni. Udah. Just because komen satu ayat, anak dah 3 bilik, masih rumah sempit macam ni. Lepas tu jadi masam muka, kecil hati dan bergaduh, benci-membenci. Inilah dia. Pasangan jadi benci-membenci sebab komen yang tak dipinta ataupun tak difikirkan demi implikasi. Just because you sebut sikit saja. Rumah masih kecil, anak dah 3. Kau tak dapat hadiah bila bersalin. So ini akan menyebabkan, ya Allah, rosak. Ini bukan drama Korea, ini bukan drama Melayu, tetapi ini situasi benar dalam masyarakat yang menyebabkan porak-poranda rumah tangga just because adik-beradik komen yang tidak difikirkan implikasinya. Mak komen tanpa fikir situasi anak, kemampuan menantu dan anak. Ini mungkin merosakkan hubungan yang sudah sedia cantik. Dan anak-anak, awak dah dewasa, walau apa komen kakak ke, ipar ke, mak ke, awak fikir sendirilah. Jangan sampai awak masam muka, kecil hati dan tergugat dengan komen-komen begini. So kadang-kadang mereka niat baik tapi caranya tak betul. Alright? Okay. So, masalah nafkah dan ekonomi yang menyebabkan punca porak-poranda dan kita fikirkan macam mana nak mengatasinya. Alright? Dengan tolak ansur, dengan berbincang, dengan belajar ilmu, dengan dapat kaunseling. Kaunseling tak semestinya bergaduh, nak bercerai-berai minta kaunseling. Kau mintalah nasihat, minta kaunseling walaupun awak tak ada apa permasalahan tapi nak mengeratkan lagi untuk memahami. Contohnya isu nafkah. Yang sebenarnya satu kewajiban untuk seorang suami. Wajib dan memang ada hak isteri terhadap suaminya. Okey?
Alright, ingat ya, hari ni is the D-Day pukul 10 kita start. Tok Abah, so Tok Abah pun kejap lagi akan berhenti, akan buat persediaan untuk pergi ke pejabat, untuk kita buat program webinar, tips dan petua untuk jadi pelajar yang cemerlang. Termasuklah teknik belajar yang berkesan. Ya, Tok Abah akan ceritakan tentang untuk bagaimana nak tahu, betulkan kepala kita bahawa semua anak ada kehebatan, ada potensi untuk cemerlang. Lepas tu kita kenal pasti apakah style pembelajaran kita. Ya, Tok Abah akan terangkan berapa ya, 13, 14 kesilapan lazim seorang pelajar yang kadang-kadang kita terlepas pandang, tapi itu kesilapan yang menyebabkan anda tergugat dari segi pembelajaran dan prestasi dan juga motivasi juga sikap. Lepas tu Tok Abah akan terangkan ya 33 petua untuk jadi pelajar yang cemerlang. Ya, lepas tu output learning, teknik belajar yang paling berkesan Tok Abah akan ceritakan ya, dan sebagainya. So ada doa-doa yang kita dapat ebook kan. Ebook tu ada lebih kurang 200 petua lah. Daripada awal sampai akhir ada 200 petua yang sangat berguna, yang sangat praktikal, yang kesannya magical. Kalau diamalkan oleh para pelajar. Ini pelajar berapa tahun? 10 tahun. Yang muda sikit boleh tak? Kalau dia faham, dia memang boleh berdikari, umur 9 tahun, silakan. Boleh. Tapi kalau darjah 1, darjah 2 tahun, 1 tahun 2 tu, elok mak bapak yang duduk, yang attend, yang faham dan share. Dan nasihatkan anak secara berterusan sampai mereka masuk universiti. So, pelajar sekolah menengah, relevan sangat program ni. Pelajar kat universiti, of course relevan. Tak gunakan teknik dan prinsip yang sama untuk buat PhD. Jadi kalau buat PhD pun masih relevan, ini kan pula untuk sekolah menengah ya, dan sebagainya. So, ya, counselor sangat bagus. Ya, so sponsor anak jiran, ada anak saudara. Ni ada atuk, nenek, opah yang sponsor cucu-cucu. Tahniah. Terima kasih. Join our webinar pada pukul 10 pagi ni ya. Masih boleh daftar. Akan dapat e-book yang bernilai RM99 secara percuma. Kos untuk register RM30. Nilai e-book pun RM99 sebab dia punya konten luar biasa. Ya, kalau ikut ya, dapat doa-doa tertentu pun dah berbaloi ya, penilai RM30 tu. Ini kan pula Tok Abah bagi tip ya, bagi petua, betulkan sikap, betulkan kepala, betulkan kenal diri, tahu apa kesilapan-kesilapan dan atasi kesilapan, dan 30 teknik, 33 teknik untuk jadi pelajar cemerlang dan teknik belajar yang berkesan, output learning dan sebagainya. Sangat seronok, sangat berfaedah ya, and practical, magical. 10 pagi. See you guys ya, jom ditemu kita ya. Dah ramai yang mendaftar, tapi masih boleh daftar sekarang. Jangan lewat sangat. Sekarang Cikgu Nazin online ya, sekarang sedang menunggu. Baik. Lepas tu next problem. Apa punca masalah sampai benci-membenci, pasangan benci? Sebab ni yang semalam Tok Abah cerita. So Haiza ya, host, dan penyanyi juga Acong ya, pelakon, penyanyi ya, yang dan pelawak yang berkaliber pun kongsi. Kadang-kadang mereka sibuk bekerja ya, jadi pasangan jadi sunyilah, berdua tapi sepi. Tajuk semalam, berdua tapi sepi sebab timing kerja tak sama. Acong dia punya wife dia pramugari, so dia rehat, kawan tu fly, dia tu rehat, dia pula ada assignment, ada projek job yang kena dibuat, so susah nak jumpa. Kadang ada yang PJJ ya, perkahwinan jarak jauh ya, satu kerja kat Pahang, satu kat KL, satu kat Kelantan, satu kat Johor ya. Jadi ini pun juga jadi masalah kalau tidak dirumuskan dengan cara yang cantik. Tapi masalah work life integration, work life balance ni kena diselaraskan ya. Sebab itulah ramai suami ya, balik masih pegang handphone saja ya. Itu macam bukan drama, real life pun begitulah. Isteri kalang kabut, isteri sambil kerja ni, kalang kabut balik terus berkemas lah, masuk ke dapur lah, gini washing machine, campak baju ke washing machine ya. Suami duduk relax depan TV sambil main handphone, main game. Main game ya. Kalau dia tentang kerja satu hal, kalau hal-hal tugasan untuk kerja, yang ni kerja yang jawab ni customer gini, itu satu hal lah. Itu pun patut ditimbang-timbangkan. Sebab urus diri ya. Kalau nak cari rezeki tu sampai bila pun takkan cukup-cukup.
Berapa cukup gaji awak? 10,000 cukup? Tak. 20,000 cukup? You sangka cukup, tapi bila dapat 2,000, tak cukup. 30,000 cukup? Tak cukup. Tapi yang cukup apa? Yang berkat. Bila rezeki awak berkat, ya, dapat redha suami isteri, maka cukup. Bila berkat, cukup. Gaji berapa? 4,000. Cukup. Kalau berkat, ini gaji 40,000. Tak berkat, tak cukup. Hutang sana sini, stres sana sini. Saham semua tak jalan. Investment semua tak jadi. Tak berkat. So itu sebabnya janganlah fokus sangat pada kerjaya sampai tergugat rumah tangga. Jadi pasangan benci membenci, akhirnya nak bercerai-berai. So solusinya apa? Cadangan Tok Abah ni, Tok Abah pun dulu masa muda stres, sebab memang sibuk, memang gaji Jawa mana tak gaji, tapi kena ada work life balance. So 6 tahun selepas berumah tangga, Tok Abah mula program. Nak balik dia terus duduk kat kerusi, duduk kat kerusi sambil pejam mata dan berdoa, ya Allah, aku dah kerja sampai 9 jam, aku buat yang terbaik, aku mengajar, aku tulis buku, aku buat kajian, aku beli kaunseling, aku buat apa yang mampu, cara yang terbaik, kau bagilah aku pahala kalau ada layak aku dapat pahala. Tapi kalau aku buat silap, buat dosa, ampunkan dosaku. Ya Allah, aku sekarang nak balik berjumpa dengan ahli keluarga, isteri dan anak-anak yang aku sangat sayang. Jadikan aku balik rumah good mood, aku ceria, aku tak stres, aku tak penat, aku good mood, aku ceria, aku tak penat, aku tak stres. Sebut aja tak stres, tapi sebenarnya ada juga stres. Tapi kita sebut, minta supaya tak stres ataupun kurang stres. Aku ceria, aku good mood, aku tak penat. Bila kita programkan tak penat, kita sampai rumah tak penat. Tapi kalau kita kata, Allah, janganlah abah dah kerja 8 jam ni, apa penat ni, apa dah awak sebut dari awal awak penat, penatlah. Allah bertindak seperti sangkaan hambanya. What you say is a prayer. So awak dah kata penat, penatlah. Cuba tengok, seorang ibu, dia penat, sibuk sana sibuk ni gini benda, dia jamnya, tapi sampai rumah, anaknya kerja, dia minta dokong, dan minta itu ini, dia dah tak fikir penat dah. Dia fikirkan tanggungjawab. Itu belum programkan otak lagi. Jadi kalau kita programkan otak, Tok Abah buat 6 tahun selepas berumah tangga, masa stres sangat, so Tok Abah pun, ya Allah, aku balik berjumpa dengan keluarga yang aku sayang, jadikan aku good mood, aku tenang, aku senyum, aku tak stres, aku tak penat. Tengok apa jadi. Kita balik, kita boleh dukung anak, boleh layan itu, bantu masak, bantu cuci pinggan, buat apa yang patut. Tak ada masalah. Janganlah cakap, dulu tak ada handphone. Well, so what? So what? So control lah handphone. Hidup ini adalah pilihan. Dan pilihan itu kekuatan. Tok Abah sebut semalam kat WHI. Hidup ini adalah pilihan. Dan pilihan adalah kekuatan. So, pilihlah. You nak fokus pada handphone awak dan kurang fokus pada family, ataupun nak simpan gadget tu, simpan handphone dan beri tumpuan pada keluarga. It's up to you. You are in control. So tapi dah ketagih. Dah macam satu habit. Dah macam dia tak tahu macam nak bercerita dengan isteri. Tak tahu macam nak tolong just because. Dan mak bapak saya tak latih saya tolong. Kau nak salahkan mak bapak, awak umur pun baru 40 tahun. Umur baru 35. Umur baru 37,5. Umur baru 28 tahun. Umur baru 28 tahun. Itu bukannya statement. Itu sindir tau. Umur 28 tahun masih salahkan mak bapak. Mak bapak saya tak didik pun untuk tolong sana tolong sini. Umur baru 35 tahun. Sebabnya saya jarang sembahyang. Mak bapak saya pun tak pernah tegur. 35 tahun. Kau gila ke? Kan? Dah keluar perkataan. So awak sudah... hidup ini pilihan. Dan pilihan itu kekuatan. Pilih yang baik-baik, guys. Guys, pilih yang baik-baik. Ada kebalik terus tak kontrol diri dia. Ikut-ikut dia hanyut. Macam bujang. Awak dah 5 tahun kahwin, dah 2 tahun kahwin, dah 2 bulan kahwin. Berubahlah. Dulu memanglah awak bujang balik handphone, pegang, main game. Awak sudah berumah tangga, guys. Contoh. Isu kita apa? Menangani pasangan yang benci. Bercinta 10 tahun, bertunang 2 tahun setengah. 2 tahun 3 bulan, extend lagi. For some reason. Baru sebulan 2 bulan kahwin dah berantakan. Sebab tak mendewasa, sebab tak nak berubah, sebab tak nak jadi orang baru, sebab goblok. Goblok mean maaf bodoh.
Ya, ada ke dah kahwin masih buat perangai bujang. Dan memang ini tetap dia buat. Memang kena main game kalau tidak I stres. Kenapa sibuk handphone tu? Ni I nak lepaskan extension tau. You tolong cuci pinggan, lepaskan extension tau. Ya, you sambil cuci pinggan sambil nyanyi lagu Beginilah nasib diriku yang jangan nyanyi lagu tu. Tak apa bagi buat lawak bodoh tu. Nyanyi lagu yang best-best. Ya. Apa? Cuci mencuci serah padaku. Lagu tu lah nyanyi. Ya. Oh, itu memasak ya. Ya, apa nama? So, apa yang kita nak buat ni lah tukar cara berfikir kan. Lebih matang lah. Tu sebabnya tak apa tiap-tiap hari cakap, jom. Kalau awak ada masalah rumah tangga, masalah kerja, masalah apa, ubah, overhaul diri. Jadi orang baru. Siapa suruh? Ada nas ke? Nabi suruh ke? Nabi bersabda. Mafhumnya. Orang yang berjaya atau orang yang beruntung, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. So, tiap-tiap hari awak kena berubah. Jadi orang baru lah tu. Lah hari ini lebih baik daripada semalam. You are better today than as compared to yesterday. Dan Tok Abah selalu pesan. Hari ini pun Tok Abah akan pesan pada para pelajar. Ya, para peserta program webinar Tok Abah pada pukul 10 nanti Tok Abah akan ceritakan apa kata Jalaluddin Arumi. Semalam aku orang yang pandai, aku nak mengubah dunia, nak mengubah mak bapak, nak mengubah kawan-kawan, nak mengubah situasi. Hari ini aku orang yang bijaksana, aku nak ubah diriku sendiri. Kita kena ubah diri kita tiap-tiap hari. Nabi pesan. Ya, dan kita akan maju ke depan. So therefore jadi orang baru. Itu budak-budak Tok Abah akan pesan. Ini kan pula yang bakal bapak budak atau sudah jadi bapak budak. Ya, berubahlah jadi orang baru. Janganlah sibuk dengan gadget, ya. Ya, tahulah awak ada gadget harga 4,000, 5,000, ya, atau 1,999, ya, whatever, ya. Tahulah, ya, tetapi come on guys. Awak bila nak mati? Kan dah kesat bahasanya. Awak bila nak mati? Awak mungkin mati esok tau. Anda mungkin mati esok tau. Isteri awak bila nak mati? Kurang asamnya Tok Abahnya bukan. Orang yang bijaksana ialah orang yang sentiasa ingat mati dan bersedia untuk mati. Bayangkan isteri awak mungkin mati esok. Apa nak buat? Hari ni buat yang terbaik lah. Hari ni buat yang terbaik lah. Gitu maksudnya. Awak bila nak mati? Aku mungkin mati esok. So, nak buat khidmat bila? Hari ni. Nak sedekah bila? Hari ni. Nak buat baik bila? Hari ni. Sebenarnya orang yang ingat mati ni akan jadi baik. Buat baik macam nak mati esok, kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Buat baik macam nak mati esok. That is a very beautiful advice. Buat baik macam nak mati esok. Kerja kuat macam nak hidup selama-lamanya. Bukan awak nak hidup selama-lamanya. Tapi macam. Jadi buat baik and kerja kuat. Kan kombinasi yang mantap. Ada disuruh main gadget. Dulu tak ada gadget. Omar mana ada gadget. Kau jangan loya buruk. Kau jangan kurang ajar. Yang maksudnya fahamlah kan. Dalam konteks. Ya. Jangan pula awak. Just because you have. Dan semua orang pegang handphone balik rumah. Semua orang buat begitu. Walaupun semua orang buat. Tapi kalau Allah tak suka. It's wrong. Kata Ibrahim Adham kepada anak muridnya, buat apa yang Allah suka, walaupun semua orang benci. Jangan buat apa yang semua orang buat, semua orang suka, tapi Allah benci. Agak-agak bila awak sibuk, semua orang buat. Dengan gadget balik rumah, ya, semua orang buat. Tapi kalau pasangan kita kecil hati, agak-agak Allah redha tak agak-agak. Sampai awak sebagai suami tak bertanggungjawab, tak tolong, tak menjalankan peranan sebagai suami, ataupun isteri dan sebagainya. Agak Tuhan suka tak? Allah suka tak? Buatlah apa yang Allah suka, walaupun semua orang benci. Jangan buat apa yang semua orang suka, semua orang buat, tapi Allah tak suka, jangan buat. Ini pesan Tok Abah kepada siapa ni? Kepada diri Tok Abah lah. Ya, okay. So, itu soalan. Ingat ya, hari ini program kita dibawakan oleh webinar pada pukul 10 pagi ni. Ya, tips untuk dan petua untuk pelajar cemerlang. Termasuklah teknik belajar yang berkesan. Tok Abah dah tukar topiknya, ya, besarkan sikit dia punya ruang lingkup. Ya, tip dan petua menjadi pelajar yang cemerlang. Termasuklah dalam tu
teknik belajar yang berkesan. Sebab ramai mak bapak tanya, anak saya tak disiplin, anak saya malas belajar, anak saya melawan cakap, anak saya tak dengar cakap, anak saya cakap negatif, anak saya gaduh dengan adik-beradik, anak saya ni tak bertolak ansur, anak saya ni gini, dia cepat merajuk, cepat. Ini semua ada kesannya, ada sebab. Dan mudah-mudahan dengan azbab kita bersama dalam webinar pagi ni, banyak masalah ini dapat dirumuskan dengan tips dan petua dan doa, dan dengan usaha kefahaman penghayatan anak-anak ini, dan mereka bertindak jadi orang baru, banyak masalah akan selesai step by step. Qalilan. Ya, sedikit demi sedikit, ya. Alright. So, work life imbalance menyebabkan konflik rumah tangga, pasangan membenci sebab tak seimbang. Kat tempat kerja rajin, kat rumah pemalas, bagai pemalas macam siapa ya? Pemalas macam tak tahulah. Tetel tak pemalas, dia slow, ya. Pemalas macam orang pemalas, ya. So dan of course lah, poin yang last untuk pagi ni, ya, kenapa kadang kita ni dibenci oleh pasangan, dah bercinta 10 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tapi berumah tangga dah setahun, tapi masih tak faham pasangan, tak tahu apa yang menggembirakan pasangan, tak tahu yang menyebabkan dia kacau hati, tak faham bila dia angkat kepala tengok keliling, dia tak faham, ya, gerak batin tidak digunakan. Sebenarnya kalau suami isteri yang berkasih sayang, doa-mendoakan, maafkan, apa yang isteri fikir suami dah dapat tangkap, apa yang suami fikir isteri dah dapat tangkap. Itu namanya gerak batin yang kuat, dan ada keserasian roh yang Tok Abah selalu sebut. Tapi inilah tak faham pasangan, tak kenal pasangan, tak kisah pun. Sebab yang awak kenal sebelum kahwin, sebelum bersama, sebelum nikah, dengan selepas berumah tangga dalam satu rumah, berbeza. Orang yang sama tapi mereka berbeza. Berbeza tanggungjawab, berbeza konteks, berbeza pengharapan, berbeza dia punya tanggungjawab, responsibilities, role dan peranan berbeza. Ya, jadi jangan kata, alah aku dah kenal dia 10 tahun sebelum kahwin. So, what you know before marriage is different from what you know 1 month after marriage. Adakah mereka berlakon berpura-pura? Tak. Mereka kena berubah ikut konteks, ikut situasi. Sebab anda sudah jadi orang baru sebagai seorang suami, seorang isteri. Role baru yang dulu tak ada. Dalam bahasa psikologi dia, when you get married, you got to become, you understand the third body concept. Awak bukan jadi orang macam dulu, tapi jadi orang baru yang pasangan anda pun tak kenal, sebab awak sudah jadi orang baru. Ya, the third body concept namanya. Badan ketiga. Ya. Ni artinya awak berubah jadi orang baru lah, ya, dengan tanggungjawab. Bila aku terima nikahnya, maka semua landscape diri kita berubah. Tanggungjawab berubah, cara berfikir berubah, cara berdoa berubah, cara ibadah berubah. Maksudnya ialah, ya, dulu sembahyang seorang, sembahyang berjemaah, dulu doa untuk diri sendiri dan keluarga, sekarang doakan untuk isteri dan mertua dan ipar duai. Akan dah berubah semua. Nampak ke nampak? Nampak. So, fahami, kenali pasangan. Dan ramai orang, diri dia pun tak kenal sampai umur 60, 70 masih tak kenal diri. Oh, aku rupanya, aku baru tahu, ya, aku ni sebenarnya suka bersendirian sebenarnya, tapi aku ingat aku ni memang berberuk sumbang, ya. Aku ni rupanya ada bakat, ya, kata ni rupanya aku tak tahu pun. Aku sebenarnya dia tak kenal dia punya X factor dalam dirinya. Umur pun baru 70. Baru 70 belum kenal. Kalau diri pun awak tak kenal, mana nak kenal pasangan? So, kenali diri, kenali pasangan. Tahu apa butang hijau. Ini pun konsep yang Tok Abah selalu guna. Butang hijau pasangan. Apa perkara-perkara, apakah perkara yang menyebabkan pasangan seronok? Ya, apakah perkara yang pasangan jadi fed up? Ya, jadi stres. Jadi memang ialah sentak bila awak lakukan, ya. Ini namanya red button. Butang merah ialah perkara-perkara yang menyebabkan pasangan kita tak seronok, sentap, tak selesa, tak happy, ya, stres, benci, fed up. Itu butang merah. Kenal ke? Sebenarnya Tok Abah suka sangat game, di mana host akan tanya pasangan yang sudah kahwin 5 tahun ke atas, ya, dia letak dalam booth yang berbeza yang tak dengar. Okey, apa kegemaran, kuih kegemaran pasangan awak? Ramai tak tahu, salah jawapan.
Apakah warna kegemaran pasangan awak? Ramai salah jawapan. Siapakah artis kegemaran pasangan awak? Ada yang tahu. Apa lagu kegemaran pasangan, penyanyi kegemaran pasangan awak? Ramai tak tahu. Ya, apakah benda yang menyebabkan dia happy sangat? Ramai tak tahu. Ya, ataupun salah sak jawab lah. Ya, so ni benda-benda basic. Kahwin 5 tahun ke atas ya, maka mereka tak tahu sebab tak cakna, tak perasan. Tak apa pernah tanya seorang, kamu makan dah berapa tahun? Umur saya 30 tahun, dah 30 tahun saya makan. Tadi awak makan tengah hari, makan apa? Saya makan nasi campur ini. Berapa suap awak makan? Berapa suap? Berapa kali suap awak makan tadi? Tak tahulah. Dia makan dah 30 tahun. Bilangan suap pun dia tak perasan. Cuba cek, awak perasan tak? Itulah dia. Tak kenal diri. Aku makan berapa suap ya? Maaf ya, Tok Abah dah kira berapa suap Tok Abah makan. Dia antara 11, 12, 13. Kalau nasi tambah, 15, 16. So, tak sampai 20 suap pun. Tapi sampai 1 jam aku makan setengah jam. Yalah, sambil tengok handphone, sambil tengok TV, sambil berbual, sambil mengacau-kacau. Itu sampai setengah jam. Makan kalau betul-betul 5 minit selesai. 15 suap, itu banyak tu. 15 suap. Pakai tangan lah. Pakai sudu garpu, itu cerita lain lah. Pakai chopstick, cerita lain lah. Tak banyak. Kita makan tak banyak suap pun. Makan pakai tangan ni sebab ada enzim kat tapak tangan yang menyebabkan membantu penghazaman. Sebenarnya kita akan disunatkan jilat ujung jari sebab itu ada enzim. Ya, akan untuk membantu penghadaman. Wow. Dan kalau enzim kat tangan kita ni kita bagi kat pasangan ataupun anak-anak, dia akan jadi ubat. Ikut kajian orang yang mengkaji. Ya, air tangan kita ni ubat kepada orang yang kita suap makanan. Air tangan ibu merawat sakit anak. Air tangan isteri merawat sakit suami. Air tangan suami merawat sakit isteri dan sebagainya. Air tangan. Ya, sebab enzim tadi tu. Inilah benda-benda kecil tapi besar. Implikasinya. Okey, Tok Abah kena berhenti sekarang ya. Sebab ya, so happy birthday, happy anniversary, happy working day, happy holiday, happy travelling day ya. Dan untuk yang datang bertemu dengan Tok Abah pada pukul 10 nanti, jom kita berwebinar janji temu kita pukul 10 pagi ya, tips dan petua untuk belajar jadi pelajar yang cemerlang, teknik belajar yang berkesan insya-Allah ya. Dan masih boleh mendaftar sekarang, jangan tunggu lama-lama. Kesian Cikgu Nazrin dan Cik Ikin yang on duty sekarang ya. So see you guys. Kalau anda yang ada untuk kawan-kawan kita yang sakit, kita doakan anda akan dapat kekuatan, diampunkan dosa dan diringankan penyakit dan Allah sembuhkan ikut jadual Allah ya. So selamat ya, kalau pernah melakukan yang terbaik, buat baik hari ini macam hari ini hari kita terakhir, mana tahu ini mungkin hari kita yang terakhir. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.